أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Maksudnya janganlah orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan larangan yang demikian, maka tiadalah ia mendapat pertolongan dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti dari pihak mereka, golongan kafir itu. Dan Allah memerintah supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyeksa kamu. Dan kepada Allah jua tempat kembali. Setelah diterangkan ayat yang terdahulu, Allah yang Maha Berkuasa memiliki semua kerajaan yang ada dalam dunia. Allah Ta'ala boleh menaikkan kerajaan, boleh menjatuhkan kerajaan. Termasuk kuasa-kuasa besar dunia dijatuhkan oleh Allah. Bila orang Islam meninggalkan ajaran Islam, boleh jatuh. Orang kafir, Tuhan uji orang Islam, jadi kuasa besar mereka. Lama-lama Tuhan jatuhkan juga. Yang berkuasa ialah Allah Ta'ala. Maka orang Islam hendaklah bergantung pada Allah Ta'ala dalam perjuangan. Jangan bergantung dengan orang kafir. Ayat ini mengharamkan berwala kepada orang kafir dalam perjuangan menegakkan Islam. Diharamkan berwala. Mengadakan hubungan yang tidak berwala tak jadi salah. Seperti Nabi SAW menerima himayah, menerima perlindungan daripada keluarga-keluarganya yang kafir masa Nabi berada di Mekah. Abu Talib yang tak Islam lagi, termasuk orang anak beranak Nabi yang tak Islam, mempertahankan Nabi. Nabi terima mereka. Ini tak ada salah. Bahkan para sahabat mendapat perlindungan keluarga dia yang kafir. Tak jadi salah. Dengan syarat tidak menjualkan akidah. Kalau orang kafir itu kata, aku lindungmu dengan syarat mu keluar daripada Islam, itu tak boleh. Tak boleh. Di atas sifat kemanusiaan, dia beri perlindungan, mendapat himayah, tak jadi salah. Termasuklah juga bertahaluf, mengadakan persefahaman dengan orang kafir. Dengan tujuan untuk memperkenalkan Islam. Memperkenalkan Islam ni baik, dalam titik yang sama. Contohnya, ada orang kafir tak setuju dengan zalim. Dia ajak pakak dengan kita lawan kezaliman yang berlaku. Kita pakak menentang kezaliman. Itu tak jadi salah. Tahaluf. Tak jadi salah. Bahkan para ulama membenarkan berta'awun, bertolong-menolong dalam perkara kebajikan, bukan perkara dosa. Tak jadi salah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa, jangan dalam perkara dosa dan bermusuh. Orang kafir tak ada salah. Kita berbuat baik dengan keluarga kita yang kafir, dengan harapan dia masuk Islam. Buat baik pada orang tua yang kafir, itu wajib, kerana dia orang tua kita. Kecuali kalau dia suruh kita ikut kafir, itu tak boleh. Buat baik di atas nama keluarga, kemanusiaan, itu disuruh oleh syarak. Tak jadi salah. Meminta bantuan orang kafir di masa kita kuat. Berlaku dua peristiwa dalam hadis Nabi SAW. Dan satu hadis, ketika Nabi nak pergi ke Perang Badar, mari orang kafir nak ikut sama dalam Perang Badar. Bila mari dia ni penglima,
Sukalah orang Islam. Dia pergi kat Nabi minta izin nak tolong. Nabi kata, mu Islam ke tak? Dia kata, tak. Nabi kata, pergilah, aku nak minta tolong orang bukan Islam. Dia lari. Lepas tu mari pula nak tolong. Nabi kata, mu Islam tak? Tak. Nabi tak terima. Dia mari, dia kata dia masuk Islam. Baru Nabi terima dia. Ini dalam perang Badar. Dalam Fathu Makkah, ketika berperang Makkah, Nabi mengambil senjata Hakim bin Hizam, seorang pemimpin Mekah yang tak masuk Islam lagi. Nabi panggil, mu ni ada simpan senjata, sini. Mukjizat Nabi. Dia suduk, dia sembunyi senjata tu, Nabi tahu. Menadangkan kerasulannya. Dia buat tubik senjata. Dia tanya, pinjam ke gampah? Nabi kata pinjam. Nabi ambil senjata untuk perang Hunain yang terkenal. Ini dalil menunjukkan bahawa isti'anah, meminta bantuan orang kafir, diizinkan. Bukan kita jual akidah. Sekurang-kurangnya nak tunjuk kehebatan Islam. Biar dia kenal kita siapa. Sebagai jalan mengadakan talian hubungan. Bukan untuk berharapkan kemenangan. Mengharapkan kemenangan dengan ada orang kafir itu tak boleh. Kalau kita tak minta tolong dia, kalah kita. Itu tak boleh. Itu salah. Salah. Ini disebut wala. La takhzil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dul mu'minin. Jangan orang beriman mengambil orang kafir jadi wali mereka. Bukan orang yang beriman. Mengikut ulama tafsir, ayat ini berkait dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Ada riwayat kata berkait dengan Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit, Nabi nak pergi satu peperangan, Ubadah kata, Rasulullah, saya ada kawan orang Yahudi ramai, 400 orang Yahudi dengan saya nak bawa, boleh tak? Nabi kata, tak boleh. Allah Ta'ala larang. Kerana Yahudi ini jadi penyakit. Mengikut riwayat yang lain, Hatib bin Abi Balta'ah, bila Nabi nak pergi serang Mekah, Fathu Makkah, dia bocor rahsia, beritahu ke orang Mekah. Itu ayat. Menyebabkan Hatib didedahkan oleh Allah. Hatib atau surat tu rahsia dah, orang tak tahu. Dia melalui seorang perempuan. Malaikat beritahu ada seorang perempuan bawa surat. Pergi ke Mekah. Duduk di Nakhlah. Lalu Nabi suruh Sayyidina Ali, Az-Zubair dan Miqdad pergi kejar perempuan ni. Cakap perempuan ni minta surat. Paksa waktu baik surat. Waktu baik, bila baca daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi tanya, apa ni Hatib? Hatib kata, ya Rasulullah, saya Islam. Saya tak kafir, saya tetap Islam. Saya buat surat ni kerana saya ada anak beranak di Mekah. Orang lain tak ada orang, ada orang jaga anak beranak dia. Saya tak ada orang jaga anak beranak saya. Saya nak buat sesuatu supaya jangan kacau anak beranak saya. Sayyidina Umar minta izin nak bunuh Hatib kerana bocor rahsia. Nabi kata, jangan, Hatib ni ahli Badar. Orang yang hadir perang Badar. Allah Ta'ala sebut, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, membuat apa-apa pun, aku ampun dosamu. Maka Hatib tak diambil tindakan kerana dia ahli Badar. Ayat ini melarang orang Islam membocorkan rahsia pada orang bukan Islam. Mengharapkan orang bukan Islam jadi punca menang pada Islam. Itu tak boleh. Apa yang boleh ialah kita mengadakan hubungan untuk merapatkan di atas nama kemanusiaan. Kerana dia baik, itu tak jadi salah. Dia bukan Islam, tapi tak musuh dengan kita. Itu tak jadi salah. Ataupun kita buat baik, mudah-mudahan dia tengok Islam ni baik. Dia nak masuk Islam, ikut pandai dia lah. Tak paksa. Dia tak kacau kita. Itu tak apa. Tak ada salah. Bahkan para ulama, Al-Mawardi, membenarkan dalam kerajaan Islam, beri jawatan yang executive. Jawatan pentadbiran. Yang tak berkait dengan legislatif.
Disebut Wazaratul Tanfid, Wazaratul Tafid. Wazaratul Tafid ini jawatan yang membuat dasar, membuat polisi. Ini mesti orang Islam. Adapun jawatan melaksanakan, mengurus, mentarbih, dia ada kepakaran dalam masalah keperluan hidup, infrastruktur, masalah kesihatan, dia ada pakar. Tak apa latih dia, tak ada masalah. Ulama membenarkan. Ini tak masuk ayat ini. Yang tak bolehnya ialah memberi kesetiaan, mengharapkan kemenangan daripada dia. Ataupun ikut dia. Tinggal agama kita. Halal haram, ikut dia. Itu tak boleh. Illa an tattaqu minhum tuqah. Malaikat kena takut. Nak jaga diri. Kalau dah ikut dia, dia jajuh kita. Kalau dah ikut dia, dia bunuh. Dia bunuh kita ataupun bunuh anak beranak kita. Kerana nak jaga, jangan dia bunuh. Nak bunuh anak beranak kita, ikut dalam keadaan hati tidak redha. Itu diizinkan. Disebut taqiyah. Kalau redha hati tak boleh. Hati tak boleh redha sekali-kali. Wa man yaf'al dzalika fala yusmillah fi syai'. Barang siapa yang buat hubungan dengan orang bukan Islam dengan redha pada kekufurannya, mengharapkan kemenangan daripada dia, bukan daripada Allah. Dia bukan daripada Allah. Putus hubungan dengan Allah. Allah Ta'ala sangat murka. Illa an tadkhulu minhum tu'um melanggar kerana nak jaga diri. Wa yuhadzirikumullahu nafsah. Dan Allah Ta'ala menakutkan hambanya dengan balasan yang sungguh-sungguh kalau tak ikut perintah Allah Ta'ala. Wa illahil masir, dan kepada Allah sahaja tepat kembali. Allah yang menentukan kita menang, kita kalah. Kena yakin pada Allah Ta'ala. Kena percaya pada Allah Ta'ala. Jangan kita percaya kepada orang bukan Islam. Tanggungjawab kita dengan bukan Islam ni ialah nak memperkenalkan Islam. Di atas nama kemanusiaan, itu tak jadi salah. Wallahu a'lam.